هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير ولا تعسر وتمم بالخير. أهلا وسهلا yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh kerana sudi bersama-sama dengan kita pada kuliah subuh hari ini dengan bacaan surah Yasin, tazkirah dari kisah Al-Quran dan doa. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah. Terima kasih kepada grup Gemenur Iman, tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Puan Rosniati binti Mansur, barisan EJK-nya serta para sahabat jannah. Jadi untuk memberkati majlis kita pada subuh ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, sesungguhnya Allah menguji hambanya dengan pelbagai penyakit dan Allah jualah yang menyembuhkannya. Berikut adalah nama-nama pesakit yang diuji dengan pelbagai penyakit. Muhammad Alif Aiman bin Ahmad, denggi berdarah. Juga mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Rabiah binti Ahmad, Salim bin Ranggas, Pangeran Haji Rajid bin Pangeran Haji Apung, Farhanah Safikah binti Abdullah, Hajjah Radiah binti Haji Muhammad, Hajjah Kartini binti Haji Ahmad Abdul Rahman, Haji Rosli bin Haji Saleh, Masnah binti Mad Said, Muhammad Halif Qayyim bin Hishamuddin, Hannah binti Muhammad, Rogayah binti Bani Amin, Muhammad Amiru Hakimi, Ummu Nur Asigaf binti Al-Habib Munhar Asigaf, Mahra binti Simun, Selasa binti Warimin, Sabtu bin Warimin, Kamsiah Elias Ami bin Rastam, Fatimah binti Shahabuddin, Nurmala binti Abdullah, Faridah binti Rahman, Muhammad Ayash Anaki bin Muhammad Johar, Siti Aisyah binti Abdul Majid, Azim Syukri bin Syukur, Sufiah Najihah binti Zahari, Nur Akilah Sumayyah binti Afiq Faisal, Akmal Faizah binti Nazlan, Nibras Ariana binti Wa'i, Raja Yung Azni binti Raja Ahmad Shah, Wahani binti Syaib, Nur Inara Rosel binti Muhammad Amirul Amar, Adnan bin Amar, Abdurrahman bin Zainal Abidin, Surya binti Said, Nur Azrina binti Azman, Muhammad Syarul Nizam bin Muhammad Bisir, Roslinda binti Zulkifli, Hajjah Hassanah binti Hasan, Hasniza binti Abu Hasan, Fadilah binti Zakaria Muhammad Zarik, Idlan bin Abu Nadir, Anwar bin Basri, Nur Hidayah binti Yahya, Syafiqah Azlin binti Ismail, Faridah binti Rahman, Abdurrahim bin Khalid, Siti Khadijah binti Muhammad, Fatimah binti Abdul Karim, Sal Farhan bin Muhammad Jufri, Nurul Jannah binti Aziz, Salwa binti Abdul Wahab, Jumainah binti Masrum, Muhammad Yaakob bin Masrum, Satinah binti Sanib, Sariyati binti Sanib, Muzailah Mustafa, Nurini Khalid, Abdurrahim bin Khalid, Nur Masrita binti Din, Nur Hayati Zainuddin, Omar Abdurrahman dan Hasna Umar. Didoakan juga buat Faisal Iqmal Azami yang mengalami kemalangan dan akan menjalani pembedahan. Tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Tafadhal mashkura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina jitaba.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pertama dan utama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ni dapat baca Quran, pagi ni dapat melayari Google Meet. Pagi ni Google Meet ke Giggle Meet? Google Meet, Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir, saya faham ni ramai yang dalam suasana cuti, betul? Yang ada cucu penuh kat rumah, betul? Cucu ni dah bangun subuh ke belum? Alhamdulillah. Lepas ni dia dah kelang kabut ni nak sediakan sarapan ni. Cucu dah request dah nak nasi lemak neni. Neni ke nenek? Boleh lah, neni ke nenek ke. Tak apalah. Apa, grandma. Neni ke, opah ke, mak tok ke, tok ibu ke. Tak apalah. Yang penting dia tak panggil kita almarhumah sudah. Alhamdulillah. Tapi almarhumah sebenarnya bukan untuk jenazah saja. Almarhumah pun maksud almarhumah. Siapa yang tahu? Almarhumah maknanya yang dirahmati. Almarhum maknanya apa? Yang dirahmati. Maknanya dirahmati. Cuma kita dah terbiasa. Bila kita sebut almarhum, merujuk kepada orang yang sudah meninggal, yang kita doakan agar dia dirahmati. Tapi sebenarnya almarhum perkataan asalnya umum saja, dirahmati. Orang tu hidup ke meninggal ke. Jadi kalau almarhum untuk lelaki. Kalau almarhumah untuk perempuan. Tapi kalau Allahu yarham maknanya semoga Allah merahmati. Dari segi bahasa Arab tak ada Allahu yarhamah, Allah yarhamah, tak ada. Tapi oleh kerana dia dah jadikan bahasa Melayu, masyarakat kita gunakanlah Allah yarham, Allah yarhamah. Sebenarnya dia Allah yarham untuk lelaki, Allah yarham untuk perempuan, sama saja. Sebab yarham tu bukan merujuk kepada si mati. Yarham tu, perkataan tu merujuk kepada Allah. Jadi kalau almarhum yang dirahmati, merujuk kepada orang tu. Kalau lelaki, almarhum. Kalau perempuan, almarhumah ataupun almarhumatu. Itu kalau dari segi tata bahasa Arab lah. Tapi kalau bahasa Melayu, dah dipindahkan bahasa Melayu nak sebut Allah yarham, Allah yarhamah, tidaklah satu kesalahan yang terlalu besar. Cuma dari segi bahasa Arab memang tak tepat lah. Tapi kalau dari segi bahasa Melayu, okey saja, tak masalah. Kerana dia soal bahasa. Saya lebih suka sebut almarhum. Ya. Jadi kalau ada orang kata almarhum Eliyin Aminin bin Muhammad Saleh, saya tak adalah kecil hati sampai hati. Dia kata kita mati. Taklah. Almarhum maknanya orang yang dirahmati oleh Allah. Macam itulah. Jadi bila kita dapat faham maksud dia tu serba sedikit, tidaklah kita terlalu sensitif pada sesuatu perkara yang tak perlu sangat kita sensitif. Sederhana saja. Tapi kita dah biasa guna perkataan almarhum tu untuk orang yang telah meninggal. Jadi tak mengapalah. Orang Arab pun guna perkataan almarhum tu. Alhamdulillah. Boleh faham hari ni? Ada ilmu baru hari ni. Pagi ni. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya ceria. Pagi ni semua senyum ke? Senyum ke gembira? Oh. Baik. Sebelum kita baca Yasin sama-sama ni, ada satu soalan saya nak tanya. Siapa ingat nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebut di dalam Al-Quranul Karim? Masih ingat? Zaid bin Harithah. Oh ya, Masya Allah, laju betul jawab ni. Anak angkat Rasulullah. Ya Allah, laju. Bagus. Yang ada tu sampai dah type, tapi dah ada orang lain jawab. Dia delete semula, tak jadi tekan enter. Tak jadi tekan enter. Kata ni kalau aku enter ni masuk internet, delay 3 saat, aku yang paling last agaknya. Zaid, nama saya Said. Zaid, betul. Alhamdulillah. Yang kedua, satu-satunya nama bulan. Nama bulan yang disebut dalam Quran. Bulan apa? Dulu kita dah belajar ni.
Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Baik, satu-satunya nama wanita yang dijadikan nama surah. Maryam. Maryam. Tahu juga. Pasukan jemaah, Masya Allah. Jemaah JNI ni yang dia tak tahu apa ya? Asyik dapat soalan semuanya tahu. Bola tak tahu Ustaz. Oh, bola. Siapakah juara Piala Dunia baru-baru ni? Siapakah juara? Tahu juga. Argentina. Masya Allah. Oh, maknanya tahu juga apa yang dia tak tahu Baik, insya-Allah hari ni kita akan sama-sama kita baca Yasin, kita doa mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita ikhlaskan hati kita. Tadi saya nampak sambil-sambil saya mengikuti di awal pertemuan kita tadi, ada sahabat kita, jemaah JNI yang tuliskan nama Faizal Ikmal Azami. Sekali lalu tadi saya nampak di message. Keadaannya kata, kalau tak silap kemalangan ke apa. Kita doakan selain daripada ada sebut tadi ya? Ada sebut tadi. Baik. Kita doakan mudah-mudahan urusan dengan barakah surah Yasin, barakah duha, dengan barakah majlis ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan dipermudahkan urusan. Sebenarnya tak mudah sebab tu kita ni banyak digalakkan untuk menziarahi orang sakit. Menziarah orang sakit dinaungi malaikat. Menziarah orang sakit diberikan jalan kebaikan. Menziarah orang sakit itu salah satu daripada jalan kita menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh mendatangkan insaf pada kita. Dia boleh menambahkan syukur kita kepada Allah. Dia ziarah orang sakit, mengambil berat tentang orang sakit ni fadilat dia sangat besar. Salah satu jalan kita ambil berat tentang orang yang sakit ialah kita tak putus untuk mendoakan mereka. Saya ada pakcik yang sakit juga, dia ada makcik yang sakit juga. 2 hari lepas saya datang ziarah juga. Jadi macam itulah, bila kita tengok orang sakit, kita lebih mensyukuri nikmat sihat yang ada pada kita, dan kita tahu nikmat sihat yang ada pada kita pun dia belum tentu selama-lamanya ada dengan kita. Belum tentu. Kita boleh besok jadi koma, kita boleh besok jadi sakit jantung, kita boleh besok, boleh saja apa berlaku, kita pun tak tahu. Dan besok boleh juga kita sihat, besok juga kita boleh jadi, tiba-tiba kita jadi cergas, tiba-tiba kita ada tenaga, boleh. Semuanya serba boleh berlaku, mungkin sahaja. Namun kita rayu kepada Allah, orang yang sakit kita sama-sama doakan sungguh-sungguh. Sama pada masa yang sama kita doa mudah-mudahan. Hari ni kita guna nikmat sihat. Tahniah siapa yang pagi ni dia guna nikmat sihat dia untuk sama-sama baca surah Yasin, sama-sama nak dengar cerita tentang Al-Quran, sama-sama nak mendoakan orang lain. Jadi kita juga syukur Gema Nur Iman ini menjadi platform sekurang-kurangnya dia macam launching pengingat tau. Mungkin kita dulu setuju tak setuju? Kita dulu mungkin tak ada rutin-rutin hari-hari baca ayat Quran di awal pagi. Mungkin. Sebahagian orang mungkin dah ada. Dan kita mungkin belum lagi ada yang namanya rutin dengar kisah berkaitan Quran. Tak payah banyak-banyak, 1-2 perkara kita dengar. Kemudian kita tiap-tiap pagi kita belum pernah dulu yang bertahun-tahun hidup, masa sihat, masa kuat, masa kita banyak aktiviti, semua kerja kita boleh buat. Tapi ada satu kerja penting iaitu mendoakan orang lain. Benda tu kita tak buat. Padahal kalau kita buat, ambil masa dalam 24 jam, ambil masa setengah jam je. Ambil masa 1 jam pun. Kita tak ada pernah rugi masa pun. Kita tak ada pernah jadi tak sempat apa pun kalau kita lakukan doa bacaan tu. Tapi mungkin kita dulu belum cukup tahu atau belum ada peluang atau belum didorong dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah sebelum usia kita berakhir, sebelum kita meninggalkan alam dunia, Allah tetap bagi peluang pada kita. Nampak tak? Ini satu sebenarnya nikmat daripada Allah Subhanahu. Kalau kita fikirkan betul-betul, ya Allah, Engkau bagi aku peluang kenal dengan beberapa pihak, tahu, dapat maklumat, Engkau lorongkan, internet aku mudah, aku punya handphone pun boleh digunakan. Ada orang tak pandai nak tekan, tak boleh, sampai sekarang tak reti. Kita diberikan
kecerdasan otak masih boleh ikut, walaupun benda ni Google Meet ni bukan biasa di zaman-zaman kita dulu, mungkin belum ada. Maknanya kasihnya Allah pada kita, tinggal kita saja membuat tindakan sesuai sebagaimana kita sebagai hamba Allah. Jadi alhamdulillah, syukur. Hari ini kita sama-sama ikhlaskan hati, kita bacakan Yasin, kita doa mohon kepada Allah dengan barakah surah Yasin tersebut. Allah berikan dorongan pada kita dunia dan akhirat kebaikannya insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت
أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada orang-orang yang sakit dari kalangan kami dan juga orang-orang yang sakit dari kalangan orang-orang Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, orang-orang yang kami doakan mereka sedang diuji dengan sakit, ya Allah. Diuji dengan penyakit, ya Allah. Diuji dengan bebanan mereka, ya Allah. Kami mohon kau berikan syifa untuk mereka. Berikan penawar untuk mereka. Berikan afiat dan kesembuhan untuk mereka, ya Allah. Ringankan beban mereka, ya Allah. Permudahkanlah urusan mereka. Kami merayu, kami meminta, kami bukan menyuruh, kami bukan memerintah, kami bukan memaksa, tapi kami memohon agar diberikan sihat dan afiat untuk mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami juga bukanlah sihat sepenuhnya. Sebahagian daripada kami juga memiliki sakit-sakit yang membebankan diri kami sendiri. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, ringankanlah beban kami, permudahkanlah urusan dan ibadah kami. Terima kasih, ya Allah, pagi ini Engkau berikan hidup pada kami. Terima kasih, ya Allah, Engkau berikan kekuatan untuk kami mengangkat tangan untuk menadah kepada-Mu, ya Allah.
Terima kasih ya Allah, Engkau masih berikan nyawa dan kesempatan. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan kami lidah yang fasih untuk mampu menyebut nama-Mu di pagi hari, di awal hari. Terima kasih ya Allah, Engkaulah yang memberi tenaga kepada kami untuk mengikuti Yasin dan juga doa pada pagi ini. Tanpa tenaga yang Engkau beri, tanpa nafas yang Engkau pinjamkan, kami tidak mungkin dapat berada di sini pada pagi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan mereka dan urusan kami. Mudah-mudahan apa yang ada, apa yang diberikan, apa yang dikurniakan kepada kami, dapat kami manfaatkan untuk kerja-kerja kebaikan. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang tidak mampu melakukan kejahatan. Jadikanlah kami orang yang tidak mampu melakukan dosa. Jadikanlah kami orang yang mempunyai kekuatan untuk melakukan amal salih. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Salam ceria semua, salam gembira. Mudah-mudahan Allah berikan sihat walafiat insya-Allah. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Amin, amin. Saya ada dengar yang angkat tangan berkali-kali, ada ke? Betul, nampak angkat tangan berkali-kali. Bukan Ada? Mungkin kenapa? Itu Ustaz, Nori tu dia mungkin short kot. Oh, mungkin dia punya tu Automatik agaknya. Tak sengaja ataupun dia mungkin automatik. Tertekan tu. Tertekan agaknya. Baik. Ataupun admin boleh apa? Admin boleh kadang-kadang tak perasan tu. Atau kadang-kadang internet Nanti remove kot. Nanti buat sementara, nanti jemput dia masuk semula. Sebab dia berbunyi kan Ustaz? Bunyi kuat. Kadang-kadang dia ni, ialah internet ni kadang-kadang ada virus, kadang-kadang ada gangguan daripada luar tanpa dijangka. Kadang-kadang kita Rasa tengah dah okey dah Ustaz. betul. Siapa yang biasa guna. Oh baik. Okey, sekarang okey tak? Tengok di respon di apa? Okey Ustaz. Okey, alhamdulillah. Biasa, tu internet yang biasa. Kadang-kadang kita tengah cakap, tiba-tiba ada pihak lain pula dia masuk dalam ni. Tiba-tiba dia cerita Argentina pula. Argentina pula, tersalah sebut lah. Cerita bola pula. Kadang-kadang virus, kadang-kadang tiba-tiba gambar lain pula keluar. Macam tu lah. Memang ada je. Itulah Ustaz ni kepakaran manusia Ustaz. Ustaz ni yang Argentina je. Suka ke Argentina menang? Itulah, tersebut pula Argentina. Baik. Alhamdulillah. Baik. Hari ini apa kita nak cerita? Saya ada nak bagi nak kongsi sikit satu ayat yang dulu sebahagian orang-orang soleh kalau mereka tu terkena sakit, maka mereka bacakan satu ayat yang dialog tu asalnya dialog Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ni menceritakan tentang ketauhidan, tapi ada berkaitan dengan sakit. Okey. Kita tengok okey. Saya dah share tu muka surat, buka sikit Quran kita. 370. Buka dulu 370. Muka surat 370. Dah, jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa dah. Alright, alhamdulillah. Ayat 77 bawah.
ayat 77, itu Nabi Ibrahim berkata sebagaimana firman Allah, fa innahum aduwwul li illa rabbil alamin. Sesungguhnya semua berhala-berhala, mereka tu maknanya semua berhala-berhala itu adalah musuh aku, kecuali yang aku tidak memusuhi, yang aku sangat cinta adalah Rabbal Alamin, Tuhan kepada seluruh alam. Baik. Siapa dia Allah, Tuhan seluruh alam? Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah yang cipta aku, dialah yang beri hidayah kepada aku. Ni cakap dengan hati kita pada pagi ni. Ya Allah, syukur engkau yang cipta aku, lepas tu engkau bagi hidayah. Ada orang Allah cipta tapi Allah tak bagi hidayah. Ada orang Allah cipta dia tapi dia tak suka Quran. Ada orang Allah cipta dia tapi dia tak suka majlis ilmu. Ada orang Allah cipta dia tapi tak suka zikrullah. Ada orang Allah cipta dia tapi dia tak suka yang namanya selawat ke atas Nabi. Kita fahuwa yahdin. Maka Allah lah beri hidayah pada kita, alhamdulillah. Saya alhamdulillah Allah beri hidayah. Cuma saya je yang masih lagi kurang memperbaiki diri. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah yang beri makan kepada aku dan dialah yang memberi minum kepada aku, kata Nabi Ibrahim. Pagi ni saya dapat minum air kopi, alhamdulillah. Hakikatnya Allah yang beri minum. Tapi kan kita yang kerja beli kopi. Kalau kita beli pun, tapi kalau Allah tak jadikan kita ni ada selera nak minum, tak minum juga. Kalau kita ada kopi 1 kilang pun, kalau Allah jadikan kita ni tak mampu untuk menelan air, tak minum kita kopi. Maknanya apa? Sebenarnya Allah yang beri minum pada kita. Hakikat. Asbab dia air kopi. Asbabnya kita ada duit, kita beli. Asbabnya selera. Asbabnya kita ada lorong ni, tekak ni nak masuk ke dalam ni, sihat. Kalaulah ke tempat ini ada orang kering tak boleh kena air. Ada orang mungkin air terpaksa masuk tembok-tembok baru boleh dapat yang namanya zat minuman. Tapi Allah beri minum. Okey, baik. Kita nak pergi ayat 80 sebenarnya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Wallazi yumituni thumma yuhyin. Dan dialah yang mematikan aku dan dialah yang menghidupkan aku. Jadi kalau siapa yang jatuh sakit, kita kirimkan ayat ni, cakap dia baca. Ayat 77 sampai 81. Kemudian masa dekat ayat 80 tu boleh saja diulang. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang sembuhkan. Apabila aku sakit, dialah yang sembuhkan. Ayat ni tentang tauhid. Boleh tentang baca dalam doa solat ko. boleh, dalam solat boleh, luar solat pun boleh sebab dia ayat Quran. Dalam solat, فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. Bila kita baca dan apabila aku sakit, dialah yang sembuhkan aku. Apabila aku sakit, dialah yang sembuhkan aku. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Baca selalu. Mudah-mudahan Allah ringankan sakit kita, sihatkan tubuh badan kita, insya-Allah. Bacalah. Baca. Siapa yang ada sakit-sakit kaki, sakit-sakit duduk-duduk, fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin. Boleh surah asy-syu'ara, jumpa. Boleh tak apa, sama-sama. Siapa yang nak amalkan, ini siapa yang sakit boleh saja amalkan. Dialog asalnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Cerita tentang apa? Tentang ketauhidan, kebergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni bukanlah khusus tentang sakit. Cerita dia tentang sifat Allah. Syukurnya kita kepada Allah. Dia yang bagi hidayah, dia yang bagi makan, dia yang bagi minum. Malah kalau kita sakit, dialah hanya Allah yang menyembuhkan kita. Baca. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Saya doakan semua yang ikuti pagi ni sihat.
Mudah-mudahan insya-Allah. Kita sekarang nak pergi kepada surah Alhamdulillah, Alhamdulillah. jazakumullah khairan kasira. Jazakumullah. Mudah-mudahan Allah beri balasan yang baik insya-Allah. Sekarang kita nak Terima melompat. kasih Ustaz. Ya, saya yakin mesti Sakit ada di betul. kalangan kita yang kurang sihat. Kurang sihat kan? Ada yang lutut sakit ada. Nak sembahyang kongsi Ustaz. Allah, dia punya grease dah habis. Ada Dia tutup baru. Dia dah expired. Buatkan Dah tua. tutup baru. Ada, dia sebenarnya bukan dah tua tau, tapi dia dah kurang muda. Sama lah tu Ustaz, dah tua dengan kurang muda. Kalau dah duduk bawah Ustaz nak bangun pusing. Allah, kalau dah turun bawah tu nak naik tu, dia punya doa dia 3 minit doanya nak bangun semula. Allahu Akbar. Saya bila tengok macam tu, saya membayangkan diri saya, benda yang saya ada ni pun yang boleh bangun ni, alhamdulillah. Itu pun pinjaman sebentar. Mungkin saja Allah ambil di masa akan datang, tak. Jadi sementara boleh guna ni, sementara dia sihat ni, gunakanlah. Yang sakit pun sama. Sementara kita hidup, kan Rasulullah katakan, rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Kita sekarang rebut. Kita sakit lutut, tapi jiwa kita sihat. Kita sakit lutut kita, tapi mata kita sihat. Kita sakit lutut kita, tapi telinga kita sihat. Alhamdulillah. Dan kita mendengar ni sedang menggunakan sebahagian daripada nikmat sihat yang Allah beri. Alhamdulillah, this one Syukur. sampai doa jaga pemakanan. Jaga pemakanan, jaga minuman, jaga percakapan, jaga fikiran, jaga sangkaan. Kita jaga semua. Apa yang kita fikirkan tentang takdir, tentang ketentuan sangat penting. Apa yang kita prasangkakan kepada Allah sangat penting. Sehat sini, sehat tubuh badan kita. Kita nak sehat semua. Kalau kaki kita ada sakit sikit, tapi fikiran kita sehat, hati kita sehat, insya-Allah kita masih dalam keadaan yang baik. Bayangkan orang, badan dia sehat, tapi fikiran rosak, hatinya rosak. Fikiran rosak, hati rosak. Walaupun jasad sehat, tapi dia akan rosak juga. Tak apalah, kita ada sedikit kelemahan dan kekurangan dari segi kesihatan, tapi kita masih lagi dapat melaksanakan kebaikan dan juga ketaatan. Alhamdulillah. Hari ini kita nak tengok pada surah Yusuf alaihi salam. Buka muka surat 239. Setelah Nabi Yusuf dapat apa kita sebut dapat satu apa kita nak sebut satu hukuman, satu tapi dia tak bersalah. Cuma hukuman tu bukan kerana dia bersalah. Hukuman tu kerana beliau tu tak mahu menuruti kehendak Zalikha tu. Kehendak Zalikha tu dia tak nak turuti. Lalu akhirnya masuklah Nabi Yusuf ke dalam apa? Penjara. Macam mana Nabi Yusuf masuk dalam penjara? Kita lihat pada ayat 36. Bermula dengan kalimah apa? 36. Wadakhala. Jumpa. Jumpa. Siapa yang jumpa panjang umur? Amin. Mudah-mudahan insya-Allah. Ya, Siapa yang tak jumpa? Cari dan mudah-mudahan jumpa. Mudah-mudahan jumpa. Baik. Wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Dan masuklah ke dalam penjara itu. Sijin tu maknanya penjara. Dan masuklah bersama-sama dengan Nabi Yusuf ke dalam penjara itu 2 orang fatayan. Orang muda. Orang muda dimasukkan dalam penjara. Tapi wallahu alam, tidak disebutkan yang 2 orang itu orang jahat ke orang baik. Nabi Yusuf dimasukkan dalam penjara, tapi Nabi Yusuf adalah orang baik yang tak ada buat jahat. Jadi tak mesti orang yang masuk penjara tu mesti jahat, tak mesti juga orang yang masuk penjara tu orang baik. Orang yang masuk penjara kerana dia itu dihukum oleh orang yang pemegang kuasa untuk dia masuk dalam penjara. Tapi walau bagaimanapun kita mohon supaya kita tidaklah dimasukkan ke dalam penjara. Saya pernah masuk penjara.
Ceramah. Ya. Ceramah. Jadi penceramah kepada baduan-baduan. Penjara ini di JNI ni. Jadi ceritanya pernah masuk penjara. Rasulullah pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman. Penjara bagi orang beriman. Apa makna dunia itu penjara bagi orang beriman? Apa makna? Siapa tahu? Ha. Menghadapi Dunia- menghadapi kesulitan di dalam kehidupan di dunia. Baik. Kalau penjara di dunia ni maknanya dia punya suara saya okey baik. Dia penjara bagi orang beriman maknanya dia boleh hidup, dia boleh makan, dalam penjara orang makan, boleh minum, tapi dia terbatas. Ada banyak perkara yang dia dibataskan. Dia dibataskan, penjara. Dan Rasulullah bersabda, wajannatul kafir. Dunia itu adalah syurga bagi orang kafir. Syurga bagi orang kafir tu bukan maknanya dia hidup senang selama-lamanya. Syurga kan kekal selama-lamanya. Tapi bukan itu maksud dia. Bukan maknanya kalau syurga bagi orang kafir maknanya apa saja yang dia nak semua dia dapat. Syurga kan macam tu. Tapi bukan makna dia itu. Apa maksud dunia itu adalah syurga bagi orang kafir? Maknanya dia tidak ada aturan pantang larang. Dia sesuka hati. Sesuka hati dia nak buat ikut pada hawa nafsu dia. Dia nak makan apa saja, dia nak tengok apa saja, dia nak pergi ke mana saja, dia nak pakai apa saja, dia nak cakap apa saja. Bagi dia, agama tu bukan sebagai kongkongan. Itu bagi orang-orang kafir, dia tak nak ikut apa yang Allah perintahkan. Tapi kita berpegang dunia itu adalah penjara bagi orang beriman. Tapi bukan maknanya tak boleh buat apa-apa. Banyak perkara kita boleh buat sebenarnya. Cuma ada dia punya kekangan dia. Tapi dengar ni. Tapi ni ada satu kisah. Tapi kadang-kadang orang kafir yang hidup dalam keadaan melarat, susah, dia pelik tengok orang Islam yang diberikan pula kesenangan. Ada seorang ulama Islam nama dia Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Haytami ke Ibnu Hajar Al-Asqalani? Antara dua tu, saya lupa. Ibnu Hajar lah. Seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau orang alim, beliau orang soleh, beliau orang yang faqih. Jadi beliau ini diberikan satu kelebihan, dia dapat nikmat dunia yang banyak. Satu hari, Imam Ibnu Hajar ni dia jalan berselisih dengan seorang yang difahamkan seorang Yahudi. Maka Yahudi ni dia miskin, dia orang susah. Bila dia berselisih dengan Imam Ibnu Hajar, dia tengok Imam Ibnu Hajar ni pakaian dia cantik. Dia tengok Imam Ibnu Hajar ni menunggang kenderaan yang lawa, yang mahal. Dia tengok Imam Ibnu Hajar ni dalam keadaan bersih, pakaian dia lebih cantik. Maknanya orang kalau tengok, ish, lawa pakaian dia. Macam tu. Jadi orang Yahudi ni tengok diri dia dengan pakaian yang lusuh, dengan keadaan yang miskin, yang susah. Lalu dia tanya kepada Imam Ibnu Hajar. Dia kata, Tuan, setahu saya, agama Tuan ada menyebutkan bahawa dunia ini adalah penjara bagi orang kafir. Penjara bagi orang beriman, orang Islam. Tapi penjara bagi orang kafir. Tapi saya tengok pakaian Tuan, saya tengok kenderaan Tuan, saya tengok kelengkapan Tuan, tak macam neraka. Tak macam penjara, neraka pula, silap. Tak macam penjara. Serba cantik, serba mewah, serba indah, serba lawa. Manakala saya yang dikatakan adalah syurga bagi orang kafir, saya punya dah lah, saya ni susah, saya ni miskin,
pakaian saya lusuh. Jadi dia kata, macam mana boleh pula awak hidup macam dalam syurga, saya pula hidupnya macam dalam penjara. Sebab Yahudi ni tengok Imam Ibn Hajar ni serba cantik, serba gah, serba gitu. Setelah begitu, kata Imam Ibn Hajar kepada wahai orang Yahudi ni, dia kata, tuan, yang saya pakai lawa-lawa ni, yang saya pakai cantik-cantik ni, yang saya kelihatan mewah-mewah ni, yang saya kelihatan canggih lawa ni, inilah namanya penjara. Inilah namanya penjara. Untuk saya, inilah penjara dia. Tak dapat bayang agaknya macam mana kalau saya dapat syurga, orang Islam dapat syurga nanti di akhirat. Lagilah luar biasa. Tuan pula, oleh kerana tuan tidak beriman, tidak jadi orang Islam, tak jadi orang beriman, yang namanya syurga tu macam yang tuan tu lah. Yang pakai lusuh tu lah syurga. Syurga dekat dunia ni. Tapi bayangkan besok kalau di akhirat masuk neraka, lagi teruk daripada itu. Maka akhirnya perkataan Imam Ibn Hajar ini bagaikan satu dakwah, satu pukulan yang mendalam ke lubuk hati dia, yang mendatangkan keinsafan kepada orang yang sedang dia berkomunikasi. Jadi Islam ni menyebutkan bahawa dia adalah penjara bagi orang beriman. Ni bukan penjara tu maknanya mesti susah, mesti miskin, mesti orang Islam gitu, bukan. Maksud penjara tu dia ada batas hukum hakam. Ada benda kita boleh ambil, ada benda kita tak boleh ambil. Sekarang kita tak nak cerita penjara dunia, kita nak cerita penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Masuk bersama dengan Nabi Yusuf 2 orang anak muda. Lalu 2 orang anak muda ni perhatikan, Nabi Yusuf ni cara cakap nampak gaya orang baik. Cara dia jadi dia pelik. Macam mana orang baik masuk penjara? Macam mana orang baik masuk penjara? Dia kan, orang baik ni, ada tak dia kita bukan menyangka-nyangka. Tapi orang baik ni boleh tak kita dapat baca sikit dari segi karakter dia? Boleh tak kita baca? Tuan-tuan dan puan-puan kalau jumpa sesiapa kan, manalah tahulah anak kita ada berkawan dengan satu orang ke, karakter orang baik dengan karakter orang jahat, kita sebenarnya tak tahu. Sebenarnya orang tu baik ke jahat, kita memang tak tahu. Hati manusia kita tak boleh baca. Tapi karakter, maksud saya luaran. Dari segi penampilan, dari segi percakapan, kita boleh agak sederhana lah. Kita boleh agak, bukan kita meneka, bukan kita menyangka, tapi lahir warat. Itu dapat kita tahu kan. Saya semalam, saya sekarang kat kampung. Semalam saya solat maghrib dekat masjid kat kampung saya lah. Bila saya solat maghrib, lepas saya solat maghrib, saya meninggalkan masjid, saya nak keluar. Dalam banyak-banyak jemaah tu, saya nak keluar lalu pintu tepi, tiba-tiba saya ternampak satu individu yang pakaian dia, yang penampilan dia, yang sedang duduk di bahagian pintu tu, saya tengok pelik. Bukan dia pakai seluar jeans, biasa saja orang sembahyang pakai seluar jeans. Saya pun pakai seluar jeans. Dia pakai t-shirt. Biasa saja, saya pun pakai t-shirt juga. Tapi karakter dia saya tengok, pelik orang ni. Lain macam. Tapi kita tak sangka buruk lah. Sekali lepas saya dah keluar meninggalkan masjid, saya dah sampai rumah, lepas-lepas isyak, bapa mertua saya pun cerita. Dia kata, tadi dekat masjid tadi ada satu orang. Satu orang itu, dia tu sedang cuba melarikan diri daripada dikejar polis. Jadi dia masuk ke dalam masjid. Saya tanya bapa mertua saya, orang ni yang mana? Bapa mertua saya sempat snap gambar orangnya. Sebab dia orang viral di antara kampung dengan kampung, satu orang sedang dikejar oleh pihak polis. Bila dia kejar polis, rupanya dia lari ke situ. Tapi dia buat-buat macam dia duduk sembahyang lepas zikir. Masa sembahyang dia tak ada. Lepas saya sembahyang dah habis zikir apa semua, ke belakang, ada satu orang muncul kat situ. Tapi tak apalah, kita anggap mungkin orang musafir ke apa. Tapi saya nak sebut, lahiriah dia, karakter dia, cara dia pandang mata saya ada rasa something, sesuatu. Tapi kita tak adalah kata, ni pencuri ke? Tak adalah. Ataupun ni orang jahat, sebab tak mesti orang yang dikejar polis tu mesti jahat. Tak mesti. Cuma, bila keadaan tu berlaku, saya tak kenal.
Cuma saya keluar kerana saya ada urusan lepas isyak. Bapak untuk saya pun tunjuk gambar, dia sempat snap. Saya cakap, Abah, ini memang tadi saya dah terserempak dengan orang ni. Saya pun rasa muskil juga. Karakter dia beza. Beza. Tapi tak tahulah, lepas tu polis dapat tangkap atau tak tangkap, alasannya apa kita pun tak berapa pasti. Tapi dari segi zahir tu menunjukkan dia, gambar saya nampak ke tak nampak? Macam blur kan? Macam blur sikit. Tak apalah. Nampak. Nampak Boleh Nampak pun tu, molek. Molek. Ah, Okey, masih cantik. Baik. handsome. Allah. Jadi saya nak cerita ni, karakter. Kenapa saya nak cerita tentang karakter? Sebab dua orang ni yang masuk dalam penjara bersama Nabi Yusuf, dia nampak lahiriah Nabi Yusuf tu karakter tu. Jadi akhirnya mereka pun bersuara kepada Nabi Yusuf. Apa mereka cakap? Qala ahaduhuma. Dua orang ni. Sebab Nabi Yusuf ni dalam penjara, dia berdakwah. Dia bercakap, berkomunikasi dengan orang yang sepenjara dengan dia. Apa dia kata? Ada salah seorang daripada anak muda tu kata apa? Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Jadi Nabi Yusuf cerita dengan orang ni, dia kata saya ni masuk penjara, saya ni begini. Tapi saya ada kelebihan. Kelebihan saya boleh mentakwil, mentadbir mimpi, mentafsir mimpi. Saya begini, berbual, berkomunikasi. Jadi dua orang ni perhatikan, dia ni orang baik. Macam mana dia boleh masuk penjara? Dia ni orang baik. Tapi dia tak pernah cerita tentang Zalikhah tu, dia tak cerita. Dia cerita tentang kehidupan dia dan sebagainya. Lalu akhirnya dua orang ni bila dia dapati Nabi Yusuf ni orang baik dan orang yang boleh dipercayai, akhirnya mereka bersuara. Lalu kata salah seorang daripada dua orang ni, inni arani a'siru khamra. Kata dia, Yusuf, aku nak tanyalah satu benda. Aku ni sebenarnya mimpi yang mana aku ni perah anggur. Khamra tu maksudnya arak. Khamra tu maknanya apa? Arak. Dalam bahasa Arab, ada benda yang kadang dia tidak sebut benda itu, tapi dia sebut benda yang akan terjadi. Bahasa Melayu pun ada. Dia nama dia i'tibar ma yakun. Tu dari segi seni bahasa. Contoh aku melihat dalam mimpi aku sedang memerah arak. Memerah arak. Apa maksud memerah minuman keras? Bukan dia perah minuman keras. Dia memerah anggur untuk membuat minuman keras. Itu maksud dia. Itu dari segi bahasa memang macam tu. Dalam bahasa Melayu pun ada. Contoh orang kita sebut, saya ingat saya nak masak nasi . Saya nak masak nasi . Sebenarnya saya tanya, yang betul-betul masak nasi ke masak beras? Beras. Masak beras menjadi nasi. Air secukupnya. Okey. Dalam bahasa Melayu ada seni bahasa, maknanya apa tahu? Kita cakap benda yang bukan itu, tapi kita cakap benda yang akan terjadi. Aku ingat aku nak masak nasi lah. Sebenarnya kita nak masak beras itu supaya dia berubah menjadi yang namanya nasi, boleh dimakan. Tapi bahasa Melayu kita terus sebut nasi. Aku ingat aku nak masak nasi . Bahasa Arab pun sama. Lepas tu orang tanya, Ustaz, kenapa Ustaz cakap saya nak perah anggur? Khamra tu maknanya arak, bukan anggur. Itu seni bahasa. Seni bahasa maknanya aku ingat aku nak perah, aku nampak aku dalam mimpi aku memerah arak. Memerah arak maknanya memerah anggur. Contoh kedua. Saya bahasa Melayu juga. Kita sebut benda yang sebelum pula, bukan benda yang akan terjadi, benda yang telah terjadi. Contoh dalam bahasa Melayu. Aku ingat aku nak minum kopi . Jadi kita itulah keadaan kita, manusia begitulah. Jadi dalam apa-apa juga keadaan pun suka, gembira, sedih. Baik. Dalam bahasa Melayu, aku ingat aku nak minum kopi. Sebenarnya dia minum kopi ke dia minum apa? Bismillahirrahmanirrahim. Air kopi. Sebenarnya dia minum air kopi. Tapi sebelumnya dia adalah kopi. Jadi dia sebut benda. Ini seni bahasa sajalah. Kita pun tak payah fikirlah. Orang yang
Tapi zaman saya belajar dulu, saya kena belajar bahasa Arab dari segi balaghah, i'tibar makana, i'tibar ma yakunu, semua kena belajar benda-benda tu. Supaya nanti bila kita tengok ayat Quran tu, sebenarnya ayat Quran ni kan mukjizat. Tak ada bahasa Arab yang lebih tinggi daripada kualiti bahasa Arab di dalam Al-Quran. Tak ada. Cakaplah syair ke, tulisan ke, apa ke. Dan Allah pilih bahasa Arab tu sebagai wahyu, sebagai bahasa bagi ayat Al-Quran. Jadi keadaan itu menjadikan saya dulu memahami bahawa mesti ada something yang special dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran. Mesti special. Tak mungkin saja-saja. Jadi dulu saya belajarlah sikit-sikit. Jadi orang yang satu pemuda yang nombor satu ni, dia kata dengan Nabi Yusuf, aku sebenarnya mimpi, aku pernah anggur untuk buat jadi Arab. Seorang lagi cakap, dia pun cakap juga, aku pun mimpi juga. Mimpi juga. Waqala al-akharu, yang seorang lagi yang kedua cakap, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Dia kata, wahai Yusuf, aku ni pula mimpi, aku bawa atas kepala aku khubza. Khubza tu maknanya apa? Roti. Bawa roti atas kepala. Roti. Mimpi macam tu lah. Jangan tanya Ustaz, roti apa Ustaz? Gardenia ke Massimo? Awak ni. Dah cerita roti, dia tanya pula jenama. Roti jenama apa tak payahlah fikir. Yang penting roti. Dah lah dia bawa roti atas kepala. Ada burung pula makan daripada roti itu. Ada ta'kulu tayru minhu. Burung makan daripada roti tersebut. Bawa roti atas kepala, burung makan. Nabbitna bita'wilih. Tolong beritahukan kepada kami apa tafsir mimpi. Kenapa dia minta Nabi Yusuf tafsirkan? Inna naraka minal muhsinin. Sebab kami melihat kamu ini sebenarnya termasuk di kalangan orang-orang yang muhsinun. Kamu ni kami lihat kelihatan kamu ni orang baik. Apa alasan dia nak minta Nabi Yusuf tafsirkan mimpi? Sebab dia tahu Nabi Yusuf orang baik. Dia tengok, tahu tafsir, cakapnya elok, sifatnya elok, perangainya elok, rupanya pun elok, bagus. Lalu kata Nabi Yusuf, ginilah. Sebelum nak mimpi ke, sebelum nak tafsirkan apa, Nabi Yusuf punya tujuan ialah berdakwah. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Gini kata Nabi Yusuf. Gini, tidak akan datang kepada kamu makanan yang kamu akan diberikan makanan, melainkan pasti aku akan beritahu kepada kamu tafsir mimpi tersebut sebelum makanan sampai kepada kamu. Jadi maknanya dalam penjara tu ada makanan tak? Sebelum makanan sampai kepada kamu. Maknanya dalam penjara ada makanan tak? Saya akan bagi tahu kamu berdua. Ada makanan, dapat makanan. Betul Cik Aha, ya Allah. Jadi kata Nabi Yusuf, sebenarnya mimpi kamu tu kamu jangan memang. Zalikuma, dua-dua mimpi itu sebenarnya termasuk dalam apa yang Tuhan aku ajarkan kepada aku. Okey, Nabi Yusuf tak nak orang itu meletakkan kegaguman pada diri dia. Tetapi Nabi Yusuf nak beritahu dia, aku punya tafsir mimpi diajar oleh Tuhanku. Yang kamu kena gairah nak tahu bukan aku. Tapi kamu kena gairah nak kenal dan tahu adalah Tuhan aku. Nampak cara Nabi Yusuf? Ini orang berdakwah dalam penjara. Dia tak kata, ya aku tahu mimpi. Kau punya mimpi senang aja. Kau tengok aku. Macam mana aku tafsirkan mimpi. Nanti kau tengok betul ke tak betul. Nabi Yusuf kata apa? Ya, aku boleh bagi tahu kamu takwil mimpi kamu sebelum makanan sampai kepada kamu, aku boleh beritahu. Tapi kamu kena tahu, zalikuma mimma 'allamani rabbi. Dua-dua tafsir mimpi kamu yang akan aku tafsirkan itu adalah termasuk dalam perkara yang Tuhan aku ajar kepada aku. 'Allamani rabbi. Jadi dua orang ni cakap, rupanya dia jadi baik. Rupanya dia tahu tafsir mimpi. Ada Tuhan yang mengajarkan dia.
Hebat betul lah. Maha suci Tuhan yang disembah oleh Yusuf. Jadi dia nak orang sembah Allah. Ini dakwah para Nabi, bukan membawa manusia kepada dia. Ini juga jadi pembakar semangat kepada saya ketika menyampaikan. Bukan membawa manusia kepada saya. Tak boleh membawa manusia suka kat kita. Membawa manusia supaya meminati kita, menyukai kita, mendekat kepada kita, memberi sesuatu kepada kita. Tak boleh. Benda itu bukan matlamat. Yang mustahak membawa manusia kepada Allah. Saya sekarang berada di JNI ni. Saya akan dihisap di akhirat. Saya akan ditanya, apakah kamu aktif dulu di JNI itu membawa manusia kepada kamu atau kamu membawa manusia kepada Allah? Kalau saya mulut cakap, ya Allah, saya membawa manusia kepadamu ya Allah. Tiba-tiba dalam hati saya dibongkar, dikoyak, dikeluarkan niat sebenar. Tipu, kamu sebenarnya membawa manusia meminati kamu, menyukai kamu, mengagumi kamu, mengangkat kamu. Akhirnya, saya dihumbat masuk dalam api neraka. Jadi bukan maknanya kalau saya bercakap di halayak depan ni, berkongsi, maknanya saya tahu semua, saya serba ni. Bukan, saya belum tahu hisab saya di akhirat. Yang tahu betul-betul niat hati saya kan hanya Allah. Ni yang ramai-ramai hari ni, 275 orang. Semua bukan tahu apa niat hati, asal hati saya ni. Bukan semua orang tahu. Tapi satu-satunya yang pasti mengetahui Allah. Jadi Nabi Yusuf, dia jauh lebih hebat daripada saya. Dia sendiri tidak membawa manusia kepada dia, membawa manusia kepada Allah. Dia tahu tafsir mimpi, tapi dia gunakan kelebihan yang Allah beri untuk berdakwah. Para Nabi begitulah. Gunakan mukjizat, gunakan kederat, gunakan harta, gunakan untuk membawa manusia kepada Allah. Ini kita dapat belajar iktibar daripada perbuatan Nabi Yusuf AS. Ini dalam penjara tau. Lalu kata Nabi Yusuf, sebelum nak tahu tafsir mimpi, dia terangkan dulu. Aku masuk, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Sesungguhnya aku meninggalkan agama anutan kaum aku yang mana mereka tidak beriman kepada Allah. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Sedangkan mereka itu terhadap hari akhirat mereka kufur dan menentang. Jadi jangan sibuk nak tahu tafsir mimpi lah apa dulu, melainkan belajar akidah. Jangan sibuk sangat nak belajar ilmu pelik-pelik, ilmu asing-asing, ilmu yang aneh-aneh. Belajar akidah dulu. Nabi Yusuf tahu dia ada kelebihan mentafsir mimpi. Jangan sibuk kau nak tahu tafsir mimpi kau kena tahu dulu. Tafsir yang aku akan tafsirkan ini pun Tuhan aku yang ajar. Dan aku masuk kat sini pun kerana aku tinggalkan kepercayaan, desakan, tekanan kaum yang tidak beriman kepada Allah. Jadi tu cara Nabi Yusuf AS. Menarik atau tak menarik? Hebat atau tak hebat Nabi Yusuf? Berprinsip atau tak berprinsip? Menarik dan hebat. Itulah kita dapat belajar ibrah daripada kisah Nabi Yusuf. Apa selanjutnya? Macam mana respon dua orang ni bila dengar penjelasan Nabi Yusuf? Respon kedua-dua mereka insya-Allah kita akan ikuti dalam pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah tambahkan lagi kefahaman kita iktibar daripada surah Nabi Yusuf AS. Benarlah firman Allah, ini adalah kisah yang sebaik-baik kisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, jazakumullah. Ya, to be continue. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan